Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 November 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Perdana Menteri akan berbincang dengan Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah berhubung keputusan pembatalan konsert Coldplay yang bakal berlangsung esok. Beliau berkata kerajaan meluluskan penganjuran itu sebelum ini kerana Coldplay merupakan antara kumpulan yang menyokong Palestin. Di mana perwakilan Malaysia hadir untuk membantu terutama dari aspek perundangan. Jadi itu tidak jadi masalah kerana kita sudah pun lakukan kerana soal statut Rome itu soal yang lain kerana belum ada konsensus dalam bidang ini. Dan soal statut Rome dan ISET itu kena tanya Indra Mahkota, dia yang bawa dulu tanpa kelulusan kabinet ketika itu. Baik, yang keduanya soal konsert Coldplay. Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Ahli Parlimen PN itu mahu tahu apakah pendirian atau dasar kerajaan mengenai konsert Coldplay termasuk penganjuran konsert lain bagi rakyat memahami keadaan semasa yang berlaku di Gaza. Ia juga memandangkan nasihat Mufti Wilayah Persekutuan agar orang ramai tidak menyokong penganjuran konsert berkenaan yang dikatakan jelas bertentangan nilai murni dan budaya di negara ini. Dalam pada itu, Anwar meminta ahli politik tidak cuba menunggang agama berhubung notis petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan I Kelantan 2019. Perdana Menteri berkata persepsi yang ditimbulkan oleh pihak berkenaan seolah-olah cuba mencabar perundangan syariah tanpa melihat isu sebenar. Yang dibangkitkan kerana ada persepsi di kalangan sebahagian orang Islam bahawa ini seolah mencabar syariah. Ini kerana persepsi ini dibangkitkan kerana orang politik menunggang agama untuk mainkan isu ini. Ya. Padahal substantifnya isu dia apa? Isu dia ialah bidang kuasa di mana negeri boleh buat undang-undang, mana harus gunding dengan persekutuan untuk lakukan undang-undang. Dan saya dari segi kerajaan saya nak sebut di sini, kita tidak menghalang. Cuma biar ada ikut kaedah yang betul. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim yang ingin tahu pendirian Kerajaan Persekutuan berhubung notis petisyen yang difalkan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya yang dilihat usaha mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam Kurungan 1 Kelantan 2019. Petisyen yang difalkan Nik Elin dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan adalah bagi mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Semalam lebih 2,000 orang dilaporkan hadir Himpunan Selamatkan Syariah serta salat hajat di pekarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Perhimpunan Anjuran Perikatan Nasional itu bagi membantah tindakan Nik Elin Zurina dan anaknya. Dewan Rakyat pagi ini kecoh seketika apabila Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim menggesa Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan menarik balik perkataan PN penunggang agama. Ia ekoran Muhammad Sani sebelum itu bangkit bersetuju dengan jawapan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Terdahulu Anwar berkata persepsi negatif terhadap undang-undang syariah hanya dibangkitkan kerana ada ahli politik yang menunggang agama. Ya, sebelum ini telah diputuskan bagaimana benda ini akan diuruskan. Terima kasih. PM, tunggang agama itu memang tepat. Terima kasih PM. Ulur Langat. Tanya betul, saya tidak mau PM keputusan Mahkamah Persekutuan.
Susulan itu, Syahidah meminta Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, membawa perkara 36 dalam kurungan 6 kepada Muhammad Sani untuk menarik balik perkataan tersebut. Kepada Ulu Langat, sebab dia menyebut perkataan PM menunggang agama. Tadi sangat majlis ni dah harmoni dah. PM jawab soalan. Tiba-tiba muncul manusia ni menyebut perkataan tu. Benda ni penting. Kena direkodkan. Dia kena tarik balik yang Muhammad. Kalau dia tak tarik balik, saya akan rujuk bawah 36-12. Kalau kamu tak ganggu saya sedia dirujuk. Saya sedia dirujuk. Ulu Langat. Saya sedia dirujuk. Arau duduklah Arau. Kita kan sahabat. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana kenyataan PM tu benar. Kan saya kata tadi PM. Ulangan benar, tepat saya kata. Ditujukan di sebelah sana. Itu jawapan saya, Tuan Speaker. Terima kasih. No, saya tanya Ulangat sekarang. Ulangat, dengar dulu soalan saya. Dengar dulu. Jangan jawab lagi. Adakah Ulangat sebut PM penunggang agama? Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Okey, kalau tidak, kalau siapa yang dengar, masuk ke usul. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim akhirnya bersuara di Dewan Rakyat hari ini susulan kontroversi sokongan kepada Perdana Menteri. Beliau menegaskan masih lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Sementara itu, beliau juga menegaskan bahawa sokongannya kepada Anwar Ibrahim dibuat tanpa sebarang unsur paksaan. Sebelum saya kepada soalan, saya sahkan di sini bahawa sebagaimana yang terpampang pada skrin di atas, saya Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan saya juga mengesahkan statement yang telah dikeluarkan itu. Saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua pelaksanaan. Habis terus bacakan soalan pada soalan saya. Sebelum ini, Bersatu mendakwa ahli parlimen mereka menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim kerana wujud unsur habuan, umpan atau ugutan. Susulan itu, satu laporan polis dibuat oleh Ketua Armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal minggu lalu berhubung dakwaan tersebut. Sementara itu, Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang hari ini panas apabila berlaku pertelingkahan antara Adun Air Putih Lim Guan Eng dan Ketua Pembangkang Muhammad Fauzi Yusof. Ini gara-gara isu yang mengaitkan Guan Eng dengan Ketua Parti Komunis Malaya, Chin Peng. Guan Eng yang juga pengerusi DAP Kebangsaan berkata dakwaan yang mengaitkan beliau dengan Chin Peng itu adalah satu berita palsu. Susulan itu, Ketua Pembangkang bangun mencelah dan menunjukkan sebuah buku yang mengaitkan Guan Eng dengan Chin Peng. Tapi sekarang yang berhormat Ketua Pembangkang dan juga yang berhormat Kepala Batas berdegil masih nak gunakan fitnah dan tuduhan ini. Adakah parti PAS adalah parti mainkan fitnah sedemikian? Ini kita berbincang tentang ialah di mana orang kata apa sumber rujukan yang kalau tak betul kita tak boleh maafkan ini. Kalau ini perlu untuk diambil tindakan. Inilah orang ataupun pihak yang bertanggungjawab yang perlu takkan yang berhormat tahu untuk mengambil takkan yang berhormat tahu kalau anda gunakan rujukan yang fitnah keadaan yang salah, itu pun salah. Bagaimanapun, kenyataan Muhammad Fauzi itu segera disanggah Guan Eng bahawa dia sendiri bertanya kepada Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang menyatakan bahawa dia sendiri tidak mengetahui langsung tentang kewujudan buku tersebut. Saya nak nyatakan di sini, saya ada bincang dengan Tok Mat, Timbalan Presiden UMNO di Parlimen. Saya tanya, adakah yang berhormat sedar tentang buku yang berhormat Ketua Pembangkang tunjuk ni? Dia sangat suka buku ni. Saya ada tanya. Tok Mat cakap beliau tidak tahu, tidak ada pengetahuan, langsung tak tahu tentang buku ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Polis akan memanggil individu dikenali Mr. H susulan pendedahan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Agus Yusof semalam. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata individu berkenaan dikenal pasti berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Muhammad Agus. Dalam pada itu, Razaruddin menggesa pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani segera tampil membantu siasatan ini.
Dalam perkembangan sama, beliau berkata, siasatan juga dijalankan mengikut Seksyen 203A Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini berhubung laporan dibuat Muhammad Agus mengenai kebocoran laporan polis yang dibuatnya. Media semalam melaporkan Muhammad Agus memaklumkan sudah mendedahkan identiti Mr. H kepada pihak polis. Sebelum ini, media melaporkan polis Selangor menerima laporan berhubung rakaman video tular mengenai perbualan lucah didakwa membabitkan dua individu termasuk seorang yang mirip Muhammad Agus. Muhammad Agus pada sidang media Jumaat lepas di sebuah hotel di Bangi mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papa Gomo hari ini diperintahkan Mahkamah Tinggi untuk menyatakan hasrat untuk menjawab saman. Saman tersebut dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil terhadapnya. Ia adalah berhubung dakwaan kononnya ahli parlimen lembah pantai itu memberikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang, Selangor. Dalam prosiding hari ini, Timbalan Pendaftar Aisyah Falina Abdullah memerintahkan Muhammad Azri memasukkan kehadiran dalam tempoh 14 hari berakhir 5 Disember ini. Sementara itu, Fahmi menggunakan akhbar sebagai perkhidmatan gantian untuk menyampaikan saman fitnahnya terhadap Muhammad Azri. Ini berikutan pasukan peguam Fahmi tidak dapat menyerahkan salinan saman itu kepada Muhammad Azri selepas gagal menghubungi sejak beberapa bulan lalu. Menurut Fahmi, kenyataan fitnah itu tidak berasas dan pihak Majlis Agama Islam Selangor sudah mengesahkan bahawa beliau sama sekali tidak memberikan ucapan berbau politik seperti mana yang difitnah oleh defendant. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.